Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Siti Nurfatana binti Muhammad, nombor matrik 198619. Saya merupakan pelajar tahun kedua Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dan pada hari ini saya akan melakukan berbentangan tentang dapatan daripada tugasan subjek pengalaman awal di sekolah FCE 3804. Tugasan ini memerlukan saya untuk berada di sebuah sekolah selama 10 hari dan melakukan pemerhatian terhadap perkara-perkara yang telah ditetapkan. Dan sekolah yang telah saya pergi adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Hussein. Kod sekolah ini adalah AEE 6059. Sekolah ini terletak di Jalan Wan Muhammad Razali di Selama Perak dan diletakkan di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama. Sekolah ini mempunyai dua sesi iaitu sesi pagi dan juga sesi petang. Jumlah keseluruhan pelajar di sekolah ini adalah seramai 1,005 orang pelajar iaitu 473 lelaki dan 532 orang perempuan. Sekolah ini telah dibuka pada April 1962 dan nama sekolah ini diambil sempena nama seorang ahli Dewan Undangan Negeri Selama iaitu Allahyarham Datuk Haji Hussein Yaakob. Beliau berasal daripada Selama dan merupakan seorang guru agama sebelum menceburi bidang politik. Beliau telah menyumbangkan sebidang tanah untuk pembinaan hospital dan juga sekolah ini. Nama asal sekolah ini adalah Sekolah Menengah Selama. Diambil sempena nama lokasi sekolah ini namun ditukarkan kepada nama beliau atas dasar mengenang jasa beliau terhadap sekolah ini. Seterusnya adalah visi dan misi sekolah. Visi sekolah ini adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi sekolah ini adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Sekolah ini terletak di tengah-tengah bandar Selama dan berhadapan dengan Hospital Selama. Seterusnya adalah senarai infrastruktur di sekolah ini. Pada pandangan saya, infrastruktur di sekolah ini sangat lengkap dan sangat membantu pelajar dan memudahkan pelajar untuk melalui proses pembelajaran. Berikut adalah contoh-contoh infrastruktur di sekolah. Gambar yang pertama menunjukkan persekitaran sekolah. Seterusnya adalah pejabat sekolah, bilik guru sekolah, bilik darjah, anjung PIBG, bilik gerakan, dewan utama, surau. Dan seterusnya adalah infrastruktur yang berkaitan dengan unit kaunseling. Yang pertama adalah bilik kaunseling, yang kedua adalah ruang kaunseling kelompok dan yang ketiga adalah ruang kaunseling individu. Pengerusi sekolah ini adalah Encik Muhammad Makri bin Jaafar iaitu selaku pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Hussein. Beliau dibantu oleh 5 orang penolong kanan iaitu penolong kanan pentadbiran, penolong kanan tingkatan 6, penolong kanan hal ehwal murid, penolong kanan ko-kurikulum dan sukan dan juga penolong kanan sesi petang. Beliau juga turut dibantu oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Seterusnya adalah pemerhatian terhadap proses pembelajaran dan pemudaharaan di dalam kelas. Seperti mana yang kita ketahui bahawa guru kaunseling tidak mempunyai jadual yang khusus untuk masuk ke dalam kelas. Namun, guru kaunseling perlu menggantikan guru yang tidak hadir ke sekolah dengan melakukan beberapa aktiviti yang berkaitan dengan bidang kaunseling. Contohnya adalah perkongsian hala tuju selepas persekolahan, menjalankan soal selidik menggunakan inventory dan guru kaunseling juga menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik ketika menjalankan aktiviti bersama murid. Berikut adalah kekuatan dan kelemahan pembelajaran dan pengajaran di sekolah ini. Kekuatannya adalah murid diberi pencerahan tentang hala tuju selepas sekolah. Namun, terdapat sebilangan murid yang tidak menunjukkan minat terhadap perkongsian yang diberikan. Yang kedua adalah murid didedahkan dengan inventory-inventory yang dapat membantu mereka mengenal diri. Namun, terdapat sebilangan pelajar yang menjawab soal sedik secara sambil dewa. Yang ketiga adalah pelajar dibahagikan mengikut aliran dan kedudukan di dalam tingkatan. Sistem sekolah ini membahagikan pelajar mengikut aliran dan tingkatan, namun kelemahan sistem ini adalah murid akan merasakan jurang yang besar di antara kelas-kelas yang ditetapkan. Seterusnya adalah pedagogi yang dapat saya lihat guru pendamping saya gunakan semasa menggantikan guru di dalam kelas. Pedagogi yang pertama adalah menarik perhatian murid sebelum beliau melakukan perkongsian. Yang kedua adalah menggunakan intonasi yang sesuai dan yang ketiga adalah menggunakan perkataan-perkataan positif. Antara contohnya ialah menggantikan perkataan pelajar yang gagal kepada pelajar yang belum lulus.
Yang keempat adalah pendekatan dari meja ke meja. Pendekatan ini sangat bagus kerana saya dapat lihat murid-murid tidak berasa segan untuk berkongsikan masalah dan mereka berasa lebih selesa dengan guru. Dan yang terakhir adalah penyampaian yang ringkas dan padat. Berikut adalah alat bantu mengajar yang terdapat di sekolah ini. Yang pertama adalah LCD, yang kedua adalah komputer yang digunakan untuk mencari informasi dan maklumat tambahan, dan yang ketiga adalah papan putih. Seterusnya ialah bahan bantu mengajar. Yang pertama adalah inventory yang terdapat di bilik kaunseling. Yang kedua adalah papan kenyataan subjek. Pelajar perlu menghias papan ini mengikut subjek-subjek yang telah ditetapkan. Dan yang seterusnya adalah buku teks. Buku teks merupakan sumber utama untuk guru melakukan proses pengajaran. Seterusnya adalah rancangan pengajaran. Bidang kaunseling tidak mempunyai subjek dan jadual yang khusus yang memerlukan penyediaan rancangan pengajaran harian ini. Namun, guru kaunseling perlu menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti yang diletakkan di bawah unit kaunseling. Seterusnya, guru kaunseling juga perlu menyediakan aktiviti yang akan dilakukan di dalam kelas semasa menggantikan guru yang tidak hadir ke sekolah. Bagi pelaksanaan kebat pula, tiada sebarang bentuk pelaksanaan kebat yang dilakukan. Namun, guru kaunseling boleh mengajar murid-murid metod-metod dan cara-cara untuk menjawab soalan kebat. Antaranya ialah mengajar mereka untuk membuat nota di dalam peta minda I-Think. Tugasan ini telah membolehkan saya untuk mengenal pasti cabaran-cabaran yang akan mendatang sebagai seorang bakal guru. Yang kedua ialah tugasan ini membolehkan saya untuk mengenal pasti pendekatan yang sesuai untuk digunakan mengikut tahap murid. Dan yang ketiga adalah saya dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Seterusnya adalah refleksi budaya sekolah dan budaya kerja. Selama 10 hari saya berada di sekolah ini, saya berpeluang untuk menyertai satu persatuan iaitu Persatuan Puteri Islam Malaysia. Persatuan ini disertai oleh 74 orang pelajar perempuan dan dipantau oleh 4 orang guru. Perjumpaan pertama diadakan pada 22 Januari 2020 dan berlangsung selama 1 jam. Tujuan perjumpaan ini adalah untuk melantik ahli jawatan kuasa baru pada tahun ini dan merancang aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sepanjang tahun. Seterusnya adalah kekuatan dan kelemahan persatuan ini. Antara kekuatan yang ada ialah guru pemantau memainkan peranan dengan baik sepanjang perjumpaan. Yang kedua adalah murid memberi kerjasama yang baik. Dan yang ketiga adalah perjumpaan dijalankan dengan sistematik di mana perjumpaan dimulakan tepat jam 3 petang dan berakhir tepat jam 4 petang. Seterusnya adalah murid diberi peluang untuk mengutarakan idea terhadap aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan. Namun terdapat kelemahan persatuan ini. Yang pertama adalah terdapat segelintir pelajar yang tidak memakai uniform pada hari Rabu, dan yang kedua adalah murid terlalu bergantung kepada guru ketika ingin meneruskan perjumpaan. Oleh itu, perjumpaan itu mereka sedikit melengahkan masa untuk meneruskan perjumpaan. Yang terakhir adalah lokasi perjumpaan kurang sesuai dengan bilangan murid. Perjumpaan dilakukan di dalam kelas dan tidak dapat menampung bilangan pelajar seramai 73 orang. Oleh itu, guru perlulah mencari tempat yang lebih sesuai dan dapat menampung jumlah pelajar yang ramai. Seterusnya adalah kepentingan aktiviti kokurikulum terhadap guru. Yang pertama ialah ia dapat melatih guru untuk menjadi lebih sistematik ketika menyusun aktiviti tahunan. Dan yang kedua adalah guru menjadi seorang yang lebih berpandangan jauh kerana mereka perlu merancang belanjawan aktiviti yang akan dijalankan. Yang ketiga adalah ia dapat melatih guru untuk mempunyai sifat analitikal ketika menilai idea-idea yang diberikan oleh pelajar. Yang terakhir adalah membolehkan guru mengenal budaya sekolah lain ketika mereka melakukan aktiviti kokurikulum di sekolah lain. Antara contoh budaya sekolah yang ada di sekolah ini, yang pertama ialah perhimpunan setiap pagi. Kekuatan budaya ini adalah ia dapat memastikan pelajar datang awal ke sekolah, namun ia akan mengambil masa pelajaran pertama pada hari tersebut. Budaya yang kedua adalah pagar ditutup pada jam 7.20 pagi. Ia dapat memastikan pelajar datang awal ke sekolah, namun
terdapat pelajar yang datang lambat ke sekolah menggunakan jalan belakang iaitu melompat pagar sekolah untuk masuk ke dalam kawasan sekolah. Budaya yang ketiga adalah penggunaan buku pengurusan masa. Buku ini dapat membantu murid untuk menyusun jadual harian mereka, namun terdapat sebilangan murid yang tidak jelas tentang penggunaan buku ini. Budaya kerja yang pertama ialah mengikut giliran menjalankan program 3S. Kekuatan budaya ini adalah ia dapat mengeratkan hubungan antara guru dan juga murid. Namun, terdapat sebilangan murid yang menganggap bahawa guru ingin mencari salah mereka dengan menunggu mereka di pintu pagar. Yang kedua adalah mengalu-alukan kedatangan guru pelatih. Kekuatan budaya ini ialah guru pelatih tidak berasa kekok dan selesa untuk menjalani latihan di sekolah ini. Budaya kerja yang ketiga adalah guru datang awal ke sekolah. Kekuatan budaya ini adalah guru dapat membuat persediaan awal sebelum mereka masuk ke dalam kelas untuk mengajar. Budaya kerja yang terakhir adalah guru masuk ke kelas tepat pada waktu yang ditetapkan. Kekuatan budaya ini ialah dapat memastikan guru dapat menggunakan masa yang diperuntukkan sebaik mungkin untuk mengajar. Antara cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah yang pertama, guru perlu menyampaikan ucapan dengan ringkas dan padat ketika perhimpunan pagi. Yang kedua adalah memperketatkan sistem kawalan terutamanya di bahagian belakang sekolah. Dan yang terakhir adalah membuat tinjauan terhadap murid bagi mengetahui pengetahuan mereka tentang penggunaan buku pengurusan masa. Antara justifikasi budaya perlu diteruskan adalah perhimpunan setiap pagi perlu diteruskan bagi membolehkan guru menyampaikan perkara penting tanpa perlu mereka pergi ke setiap kelas. Yang kedua adalah program 3S sangat membantu guru dan murid untuk saling mengenali antara satu sama lain. Dan amalan yang perlu diteruskan ialah amalan guru datang awal ke sekolah. Hal ini demikian kerana ia dapat menjadi contoh kepada pelajar untuk turut datang awal ke sekolah. Kesimpulan yang saya boleh buat melalui tugasan ini ialah tugasan ini membolehkan saya merasai pengalaman berada di situasi dan lokasi sebenar sebagai seorang bakal guru. Ia juga membantu saya untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan yang ada pada diri saya dan saya dapat melakukan penambahbaikan untuk sebagai persediaan menjadi seorang guru kelak. Namun, terdapat penambahbaikan yang boleh dilakukan. Antaranya ialah memanjangkan tempoh keberadaan pelajar di sekolah. Hal ini demikian kerana jika tempoh dipanjangkan, maka pelajar dapat menambah lebih banyak pengalaman dan ilmu. Yang kedua adalah mewajibkan pelajar untuk menjalankan satu program atau aktiviti khusus bersama murid. Perkara ini dapat memastikan pelajar menerapkan sifat-sifat kepimpinan di dalam diri jika mereka dapat mengendalikan program-program bersama murid di sekolah. Kesimpulan yang saya dapat buat melalui pembentangan ini adalah yang pertama, sekolah ini mempunyai sistem pembelajaran yang teratur dan guru-guru yang berpengalaman. Pada pandangan saya, guru-guru di sekolah ini sedikit berusia namun mereka mempunyai banyak pengalaman mengajar di sekolah-sekolah sebelumnya itu. Yang kedua adalah sekolah ini mempunyai infrastruktur yang lengkap yang dapat membantu dan memudahkan murid untuk menjalani proses pembelajaran. Namun, yang ketiga adalah kebanyakan budaya sekolah dan kerja di sekolah ini memberi kesan yang positif. Namun terdapat beberapa perkara yang perlu diperbaiki. Antaranya ialah memendekkan tempoh perhimpunan pagi dan yang kedua adalah memperketatkan kawalan di kawasan sekolah terutamanya di pagar belakang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.